Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemiliknya adalah 3 orang adik-beradik perempuan yang begitu meminati dunia fashion. Sebut saja jenama fashion mimpi kita, pecinta fashion tanah air sudah pasti dapat membayangkan koleksinya yang sentiasa up to date dan memenuhi cita rasa ramai. Bukan hanya mementingkan fashion, tetapi hiasan dalaman butik juga dititik beratkan agar dapat memberi aura positif dan keselesaan ketika melangkah masuk ke butik ini. Hari ini, mereka berada di butik mimpi kita yang terletak di Bangsa yang mengetengahkan konsep moden sesuai dengan koleksi yang dihasilkan. Dan hari ini juga mereka gayakan koleksi terbaru daripada mereka. Relax sekejap, kemanisan udang kara, pentenakannya membawa pulangan. Pertanian dan peternakan ni dunianya luas, yang penting perlu ada minat. Membina madrasah di dalam rumah, ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Kalau nak masuk syurga tu, kita latih daripada dalam rumah kita lagi. Terbentuklah baiti jannati, rumahku, syurgaku. Usia bukan halangan untuk terus bergiat aktif. Bermula daripada sekadar minat dan hobi, akhirnya ia menjadi kerjaya baru yang memberi keseronokan. Kalau kita dah meningkat umur, anak-anak dah sibuk, kawan-kawan kita kat sini binatang. Bagi ketenangan. Koleksi baju dengan ukuran yang lebih besar. Perincian bersama penataan gaya yang ringkas dapat menilahkan seri penampilan seseorang. Berfashion tidak semestinya memerlukan baju yang mahal, aksesori yang mewah dan sebagainya. Tetapi biarlah berfashion yang sesuai dengan pembawakan diri. Bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Sayang, sudahlah. Menjelang tahun baru, setiap reka fashion mempunyai perancangan untuk menghasilkan rekaan terkini. Berhati antara jenama yang semakin dikenali dalam kalangan peminat fashion tempatan. Membesar dengan persekitaran dan kepelbagaian kaum menjadikan Kelwen, 26 tahun, nekat mengenengahkan rekaan yang berunsurkan tradisi masyarakat di Malaysia. Culture yang berbeza memang it's very fascinating to me. You know, when I see what they wear. Jadi when I'm in the fashion industry, I have a vision yang lain. Sudah 4 tahun berada di dalam industri, berhati merupakan perkataan yang berasal dari negara Afrika membawa maksud berkati. Selain gemar dengan rekaan yang longgar, koleksi baju dengan ukuran yang lebih besar juga merupakan identiti rekaannya sehingga ke hari ini. Saya memang suka thrift shopping. I badan kecil, tapi when I'm in a crowd, I like to stand out. I don't need to feel insecure about myself. Pakai oversize ni, of course I must say like ada orang yang boleh pull off pakaian oversize, ada orang yang tak boleh. Setiap helaian rekaan yang dimodenkan masih mempunyai nilai estetika dan hanya diolah supaya boleh digayakan secara casual dan santai. My mission was like how to make this a comeback, how to bring baju kurung back in the trend. How to bring baju kebaya back to the trend and without people asking macam, dari mana ni? That is the mission of Berhati, to make traditional wear current. Rekaan gaya baru dengan sentuhan moden ini juga adalah salah satu usahanya untuk menarik minat, terutama generasi muda, supaya tidak hanya memakai busana tradisional sewaktu musim perayaan. I study trend banyak. I tengok international brands banyak. You know, sekarang shirt, sekarang semua pakai suit, you know, power suit for women. You know, it's memang trend. Tapi for baju, for traditional wear, we as Malaysian, we dah kind of lose our identity. Mereka muda anak kelahiran Melaka ini juga tampil dengan koleksi khas melambangkan perpaduan kaum di Malaysia. Ini collection pertama yang I gunakan elemen semua kaum Malaysia. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, Iban dan Kadazan. Semua dimodernkan dalam satu koleksi. Kelwen mula mencipta empayar fashionnya sejak dia berumur 22 tahun. Setiap cabaran yang dilalui merupakan fasa untuk dia lebih matang di dalam industri yang diceburi. Cabaran memang ada. Banyak jatuh kepada musim raya lah. Jadi saya kena fokus on
online business sahaja, tapi still okay kerana berhati memang we start from online since day one. Rekaannya juga sering digaikan oleh selebriti terkenal tanah air. Malah dia juga terlibat dengan pembikinan muzik video Ernie Zakri. Terbaru, dia diberi kepercayaan untuk menghasilkan busana buat Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya bangga kerana dapat siapkan satu busana khas untuk Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk muzik video. Selain koleksi baju, kasut tradisional seperti terompah kayu dan capal juga turut dimodernkan menjadi lebih feminin. Mereka muda ini juga amat berhati-hati setiap kali mengeluarkan rekaannya. Actually before koleksi keluar, saya dah tanya. Saya dah tanya semua rakan-rakan I, setiap kaum I tanya, okey tak? Appropriate tak, untuk as long tak langkah peraturan tradisi ni yang memang sangat sensitif. Meskipun sering mendapat tentangan negatif daripada masyarakat, namun setiap pendapat diambil kira dan menjadi titik baru untuk memperbaiki hasil kerjanya. Saya harap tahun ni akan beri sinar baru kepada fashion industry untuk lebih berkarya. Rakyat Malaysia dapat menerima busana tradisi moden dengan hati terbuka. Pulang, marilah pulang. Berhati bakal mengeluarkan koleksi terbaru sempena musim perayaan seperti Tahun Baru Cina dan sambutan Hari Raya yang akan diraikan nanti. Marilah pulang, marilah pulang, marilah pulang. Memasak seperti juga memerlukan kreativiti. Bukan sahaja rasa yang sedap, tetapi persembahan pada makanan juga turut memainkan peranan yang sangat penting. Hasil air tangan jika cukup rencana rasanya, pasti dapat membangkit selera. Lebih sedap lagi jika ditambah dengan kasih sayang dan kandungan khasiat yang tinggi di dalam hidangan. Kali ini masih lagi dengan menu sihat bersama Chef Koyum. Resepi air tangannya sesuai bagi mereka yang mementingkan penjagaan makanan secara seimbang. Annyeonghaseyo, Assalamualaikum. Hai penonton serta nona sekalian. Dan minggu ini bersama saya sekali lagi Chef Penin Koyum Irwanzi. Dan hari ini saya akan bawakan satu menu yang cukup sihat untuk anda semua. Biasanya kukus grill panggang, Dan hari ini kita menggunakan satu teknik masakan yang sihat, iaitu memanggang. Nak tahu menu apa? Jom kita masak. Dan bahan-bahannya, watak utama kita ialah isi ayam. Tak kisahlah bahagian dada, kepak, per atau apa pun terpulang kepada anda. Dan bahan perapan kita menggunakan serbuk perasa, serbuk lada hitam, bawang putih, sos tiram, madu. Anda tak suka dimadukan, tak apa, hari kita pakai madu. Dan seterusnya adalah biji sawi. Tanpa membuang masa, pertama sekali kita masukkan ayam yang telah dibasuh tadi. Saya mengambil kurang 9 ketul ayam. Dan kita perap bersama semua bahan yang ada kat sini. Mudah je, campurkan saja sedikit sos tiram. Kemudian masukkan bawang putih yang telah dicincang halus. Tak apa, banyak pun tak apa sebab bawang putih ni memang sihat untuk kita. Kita masukkan lada hitam sebagai untuk nak pedaskan ayam. Kalau tak suka pedas, tak sedikit saja. Sedikit serbuk perisa ayam. Dan tak lupa kita tambahkan madu. Jangan terlalu banyak, takut ayam tu nanti akan hangit. Sedikit saja. Dan akhir sekali tambahkan sos biji sawi. Inilah sebenarnya rasa yang sangat penting dalam masakan kita hari ini. Yes. Tak banyak pun tak apa, jangan risau. Dan akhir sekali kita gaulkan sebati ayam tersebut. Untuk pengetahuan anda, sekurang-kurangnya kena perap 4 jam ayam ni. Kalau lebih sedap, semalaman. Penonton nona sekalian, setelah 4 jam inilah dia ayam yang telah diperap. Jom kita masuk ke dalam oven. Panggang dengan suhu 200 darjah Celsius dengan menggunakan api bahagian atas dan bawah. Dan setelah 30 ke 40 minit, siaplah ayam makan kita dan kita hidanglah di atas pinggan kita. Kalau nak hidangan salad pun boleh, nak makan kosong pun boleh. Yang penting pastikan ayam masak sepenuhnya dan siap untuk dihidang.
Tuan-tuan dan puan, menu kita seterusnya cukup rare, cukup istimewa. Sebab apa? Kita menggunakan itik salai. Ramai tahu itik salai kan, betul kan? Tapi hari ini kita masak pesto pasta itik salai. Apakah bahan-bahannya? Jom kita masak. Dan bahan-bahannya ialah saya menggunakan pesto paste, kita ada pasta yang telah direbus, itik salai bahagian dada, kita ada lada hitam, kita ada juga bawang putih, bawang holland, cendawan shiitake dan yang terakhirlah serbuk perasa ayam. Tak lupa juga minyak olive oil. So pertama sekali tuan-tuan dan puan, kita panaskan minyak olive oil kita. Jangan risau, tak lebih pun tak apa. Jangan masukkan bawang dahulu, masukkan itik dulu. Sebab apa? Nak adakan rasa itik yang crispy dan juga smoky-smoky itu meresap dalam minyak. Minyak dah panas, kita masukkan itik salai kita. Dan biarkan itik masak lebih kurang 2 ke 3 minit setiap bahagian. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang holland, tumis sehingga naik bau. Dan seterusnya masukkan cendawan shiitake. Macam biasa, kalau anda diet, inilah pilihan cendawan yang terbaik untuk anda semua. Dan kita kacau. Andai kata anda punya pan kelihatan kering, tambah lagi sedikit minyak. Jangan risau. Dan mitosnya kalau makan nasi gemuk, makan pasta gemuk, tak. Yang penting anda jaga portion anda. Kita letakkan sedikit pesto paste kita. Apakah bahan-bahan dia? Dan cukup mudah. Kita ada daun selasih, minyak olive, sedikit keju dan juga kacang fine. Yang di blend sekali je, jadilah pesto paste kita. Bahan nasi yang saya gunakan dalam masakan saya, sedikit cooking cream. Bukan susu cooking cream ni lebih pekat sikit dan lemak dia taklah terlalu banyak. So masih healthy untuk anda dan masih sedap untuk kita konsum. Lebih kurang 100 ml sedikit. Dan yang terakhir sekali, masukkan pasta kita. Macam biasa, kalau anda sedang diet, gunakan portion segenggam penumbuh anda. Tambahkan pula sedikit serbuk perasa dan lada hitam, gaul rata dan sedia untuk dihidang. Dah siap. Hasbat penonton setia Nona, inilah dia 2 menu sihat untuk anda pada minggu ini. Jangan lupa untuk terus mencuba. Kamsahamnida. Bye-bye. Gerangannya sudah tentu wanita yang hebat mengendalikan perniagaan. Bersama sokongan keluarga dan rakan-rakan, apa yang diusahakan memberi kepuasan dan menjadi titik tolak kepada kejayaan dikecapi pada hari ini. Untuk mencapai matlamat, kita perlu membuka jalan atau mencari jalan sendiri. Siapakah figura hebat yang Mira maksudkan? Sama-sama kita saksikan. Meskipun sudah di mama usia, namun ia bukanlah alasan untuknya berehat di rumah. Malah pelbagai usaha dilakukan untuk menguruskan resort yang dimiliki. So, bila datang sini ada ketenangan. Kawan-kawan kita kat sini binatang. Tapi they are so sweet. Selain jauh daripada kesibukan kota, lokasi yang penuh dengan keindahan flora dan fauna ini sesuai dijadikan tempat beriadah seisi keluarga. Dipenuhi dengan khazanah alam, udaranya masih segar terpelihara dengan dikelilingi tumbuh-tumbuhan menghijau. Di Bilot Agro Farm yang terletak di Lurah Bilot Bentong Pahang ini, diusahakan oleh Datin Aimizin Ahmed, 64 tahun, bersama anak-anaknya. Saya dibesarkan di Kuala Lumpur, sekolah di Kuala Lumpur, melanjutkan pelajaran di United Kingdom di mana saya bertemu dengan suami saya, jodoh di sana. Setelah habis belajar di sana, balik dah anak 4 orang. Suami saya pula dia kata dia tak nak 2 orang bekerja. Seorang kena jaga anak. Meskipun berpendirian tegas, namun beliau sentiasa taat dan menghormati setiap keputusan suami. Matlamat hidup untuk menjadi seorang aktivis sosial serta usahanita yang berjaya terpaksa dilupakan terlebih dahulu bagi membesarkan kesemua 6 orang anaknya. Sayalah ibu, sayalah bibik, sayalah isteri, sayalah driver, sayalah tuition teacher. Itu memang kerja saya 24 hours. Akhirnya Alhamdulillah saya puas hati sebab anak 6 orang tu semua berjaya.
Selain resort yang menempatkan 50 buah chalet yang terdiri daripada pelbagai jenis reka bentuk ini, beliau turut mempunyai gudang menghasilkan perabot untuk chaletnya. Masa budak-budak dah besar dan sibuk dengan hal-hal dia orang sendiri, saya memang mula berjinak-jinak dengan perniagaan, tolong-tolong suami dekat office dia ataupun dengan perniagaan saya sendiri. Dan oleh sebab keluarga saya memang berkecimpung dalam perniagaan, so saya pun terjebak. So bersambunglah daripada situ. Perabot kayu ini juga akan dijual mengikut permintaan pelanggan. Sudah 6 tahun menghasilkan chalet, urusan perniagaannya juga ada pasang surutnya. Bak kata pepatah, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Kadang-kadang bila nak uruskan tempat ni, kita selalu ada banyak-banyak pendapat. Suami nak buat macam ni, kita nak buat macam ni. Nak dapatkan balance tu, makan masa. So kadang-kadang kena boxing dulu, baru finally dapat solution. Usia tidak pernah membatasi pergerakannya. Seorang yang sentiasa aktif dan tidak boleh duduk diam, Datin Aimi masih kuat untuk mengendalikan perniagaan. Malah beliau lebih gemar melakukannya sendiri tanpa menyusahkan sesiapa. Kalau kita dah meningkat umur, anak-anak dah keluar sibuk, kita rindu dengan anak-anak, cucu-cucu pun walaupun ramai. Weekends dia orang dah sendiri. So bila datang sini ada ketenangan. Kawan-kawan kita kat sini binatang. Tapi they are so sweet. Kita duduk kat situ, sorang-sorangan dia, bercakap dengan dia yang bagi ketenangan. They are your friends kat sini. Resort yang berkeluasan 7 ekar ini mampu menempatkan seramai 150 orang dalam satu masa. Lebih istimewa lagi, pelbagai spesies ternakan serta binatang peliharaan yang terdapat di sini merupakan haiwan kesayangan mereka. Daripada bela rusa dan bersambung pula bela binatang lain atas dasar untuk tempat hiburan untuk anak-anak dan cucu-cucu. Melihat kawasan dan kelembapan tanah yang strategik, Datin Aimi dan keluarga turut mengambil peluang dengan menanam bermacam-macam jenis bunga serta buah-buahan tempatan. Musim buah merupakan musim yang paling ditunggu-tunggu bukan sahaja oleh mereka sekeluarga tetapi juga pengunjung yang akan menginap di sini. Buah-buahan sebab minat kita untuk bermakan. Semestinya nombor 1 durian dan manggis untuk family dan kawan-kawan. Di Bilot Agrofarm juga mempunyai sarang lebah kelulut yang diusahakan oleh kakaknya, Dr. Aniza Zain Ahmed, 57 tahun. Meskipun tidak berkesempatan menimba pengalaman di dalam bidang yang dipelajari, namun setiap ilmu tetap bermanfaat dan berguna untuk dikongsikan kepada orang sekeliling, terutama anak-anak. Saya fikir walaupun kita belajar lama-lama, tak rugi kalau duduk rumah, kita harusnya jaga anak dan insya-Allah apa yang kita belajar tu kita turunkan kepada anak-anak. Mengusahakan tanah milik bapa mertuanya sejak 15 tahun lalu, beliau akui bukan mudah untuk membuka sebuah taman rekreasinya sendiri. Kita kena belajar daripada dugaan dan kita kena bersyukur dengan dugaan sebab ini adalah satu bukti bahawa Allah sayang pada kita. Kita akan jadi kuat. At the end of the day, insya-Allah kita akan nampak the rewards that Allah akan bagi. Kepada kaum-kaum ibu yang tak sempat nak berkeria oleh sebab anak-anak, jangan berputus asa sebab your career can develop setelah dia orang dah besar. And you can start your career later on in life when you are still healthy and happy. And insya-Allah it will carry on and you will develop your life later in life but still berjaya insya-Allah. Setiap daripada kita mempunyai jalan hidup yang tersendiri. Berfikiran positif serta tidak mudah berputus asa menjadikan wanita hebat ini terus berjaya. Kini beliau mampu tersenyum melihat pengorbanan dan usahanya membuahkan hasil yang tidak dijangka. Apakah bicara Nur pada episod kali ini? Sedikit sebanyak ia dapat mendekatkan kita kepada sebuah kehidupan yang lebih positif dan minda yang lebih terbuka.
Sudah menjadi impian setiap ibu bapa untuk memiliki zuriat yang akan menjadi kebanggaan mereka pada masa hadapan. Keseimbangan ilmu dunia dan akhirat adalah dituntut, namun segala contoh dan tauladan yang baik bermula daripada rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam rancangan Nona segmen An-Nur. Masya Allah, hari ini kita berada pada tahun 2021. Apa sejarah yang Allah telah hantarkan kepada kita sebenarnya penuh dengan ibrah pada tahun lepas. Sampailah ke hari ini masih kita dalam doa minta Allah segerakan berakhir. Tetapi apa yang Ustazah nak highlight pada pertemuan pada hari ini adalah kita boleh jadikan rumah kita sebagai madrasah. Jadi walaupun anak-anak kita cuti, tak sekolah normal macam dulu, kita masih boleh wujudkan suasana pendidikan di dalam rumah. Tidak ada ruginya para penonton. Jom kita tiru yang baik-baik, insya-Allah. Kita ingin melahirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jadikan rumah kita sebagai madrasah, wujudkan suasana yang baik, insya-Allah merapatkan kasih sayang antara ibu khususnya dengan anak-anak semua. Pendekatan asuhan dan didikan yang betul dapat membentuk generasi yang berperibadi mulia. Kalau nak masuk syurga tu, kita latih daripada dalam rumah kita lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, jangan pernah menipu di hadapan anak-anak. Kerana mereka dengar, mereka tiru, mereka lihat dengan seluruh panca indera yang Allah berikan kepada mereka. Lalu latihan untuk ke syurga. Sebab tu Ustazah selalu guna kalimah, nak masuk ke syurga, tiket pendaftarannya telah berada di dunia. Jangan bercakap yang lara, yang sia-sia. Jangan menipu. Dalam pergaulan ibu ayah, yang ibu ayah pergi pejabat pun kita tipu, bos pun Allah tahu. Jadi muslimin muslimat para penonton yang Ustazah kasihi, kita ambil insya-Allah pada pertemuan hari ini satu madrasah di dalam rumah kita sendiri, simple. Kita hantar pada asatizah di luar itu baik, tetapi bagaimana cara kita mendidik mereka di dalam rumah kita sendiri. Inilah hakikatnya bahawa anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Okay? Jadi kita nak wujudkan suasana ini, insya-Allah akan terbentuklah baiti jannati, rumahku syurgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, dah tiba dah waktu solat. Azan je. Tadi adik dah panggil hayya ala solah. Marilah kita menunaikan solat. Untuk menuju kejayaan dunia akhirat, mesti solat di awal waktu. Ibu-ibu, ayah-ayah, bermula dengan kita. Masya Allah, macam mana baju anak Umi ni? Orang yang solat di awal waktu, dia mengutamakan Allah dalam segala urusannya. Allah akan utamakan dia. Kita jadikan rumah kita sebagai masjid. Abang boleh jadi imam, adik-adik kalau ibu ayah bekerja, kan? Kita dekat office pun boleh telefon. Abang, adik dah ambil uduk ke belum? Seorang azan, seorang jadi imam, duduk dalam halaqah ilmu, boleh berzikir, solat berjemaah. Tidak ada alasan, bermula dengan kita. Wahai penonton yang Ustazah kasihi, insya-Allah. Ustazah, ada orang sedekah pizza. Masya Allah, alhamdulillah, syukur untuk anak-anak. Tengok, kita jaga agama Allah, Allah akan jaga. Masya Allah, tengok sedapnya. Orang sedekah makanan kat kita, kita jangan terus tunjukkan pada anak-anak suasana tamak. Berkongsi rezeki, latih pada anak-anak kita. Kita rasa macam, kenyang semua ni. Kalau kita simpan, panaskan pun macam nanti tak dimakan. So kita asingkan, kita sedekahkan kepada orang lain. Ini dinamakan sedekah atas sedekah. Anak-anak melihat perkara yang macam ini ringkas tetapinya melekat di dalam jiwa mereka. Sebab semua kita nak berkumpul di dalam syurga Allah dengan pahala yang kita kumpul atas dunia ni. Sekejap dah kita berakhir rancangan An-Nur di Nona TV3. Kita bersama-sama lagi nanti. InsyaAllah, jom kita sungguh-sungguh ajak seluruh ahli keluarga kita masuk ke dalam syurga. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Nona, nona, zaman
Relax sekejap menjenguk ke sebuah lokasi yang boleh dijadikan ruang santai bersama si isi keluarga. Ke mana Nona akan bawa anda? Jom, relax sekejap. Udang kara air tawar atau crayfish ini antara ternakan air tawar yang semakin popular di Malaysia. Siti Nurul Aisyah Zakaria, 35 tahun bersama suaminya Suhaidi Shuib sudah 7 tahun mengusahakan ternakan udang kara ini di Hulu Langat, Selangor. Saya memang suka makan udang. So asalnya apa saja menu udang saya akan cuba. Dan saya akan cuba masak sendiri. Di kedai pun kita akan cuba. So daripada situ saya pun berminat dengan udang kara. Saya rasa sebab pada masa tu harga udang kara ni agak tinggi. Jadi bila kita dapat ternak sendiri secara suka-suka, kemudian daripada situ saya rasa macam okey, udang ini boleh dikomersialkan. Saya rasa udang ini dari segi kesihatannya pun bila kita baca dalam Kementerian Kesihatan punya portal, dia kata udang ini mengandungi kolesterol yang lebih rendah berbanding dengan udang laut. Jadi dari situ kita rasa okey, udang ini sihat dan kita boleh komersialkan. Saiz matang udang kara ini adalah di dalam lingkungan 8 inci sehingga 14 inci. Oleh kerana warnanya yang menarik, kebiru-biruan dan berbintik putih, kebanyakan penggemarnya di seluruh dunia lebih cenderung menjadikan spesies udang kara air tawar ini sebagai hiasan akuarium. Okey, keistimewaan udang ni selain daripada rasa dia tu yang berbeza daripada dengan udang-udang yang ada dekat Malaysia, dia mudah diternak. So daripada sistem yang biasa menggunakan air yang dirawat sahaja, kita boleh ternaknya hanya di rumah. Sehingga kini penerimaan udang kara tu sangat baik dah. So kita dah boleh masuk ke restoran, ke hotel, walaupun sekarang dalam keadaan pandemik, kita dah menerima customer baru, iaitu dia peniaga-peniaga jalanan yang cuba meningkatkan sale dia orang dengan sesuatu yang berbeza daripada menu-menu orang lain. Kesukaran mendapatkan udang kara spesies air masin menyebabkan selera peminat udang kara bertukar kepada spesies air tawar yang lebih mudah diperolehi selain harganya lebih murah. Udang kara yang segar akan dimasak sendiri oleh Aisyah dengan resepi pilihan pelanggan yang datang berkunjung. Di samping kami menternak udang kara, kami juga memperkenalkan menu-menu melalui Crayfish di Garden. Di Crayfish di Garden kita ada menu berasaskan udang kara selain daripada menu-menu lain yang side dish yang ditawarkan. Menu udang kara kita ada 4 menu, ada dry chili, ada buttermilk, ada nestem, ada butter garlic. So pelanggan boleh memilih sama ada nak menu secara campur ataupun satu dish ada untuk hidangan keluarga. Selain makan di garden, kita juga menyediakan perkhidmatan untuk penghantaran ke lokasi-lokasi mereka. Crayfish di Garden Cafe ini dikelilingi dengan keindahan alam semula jadi, membangkitkan suasana yang tenang sambil menikmati kemanisan udang kara. Pelanggan perlu membuat tempahan terlebih dahulu kerana tempat yang agak terhad dan harus mematuhi SOP yang ditetapkan. Kepuasan yang saya terima apabila pelanggan saya berpuas hati dengan menu-menu yang kita sediakan. Selain daripada itu, mereka juga boleh beli mentah untuk bawa balik dan masak sendiri untuk hidangan keluarga. Selain daripada itu, mereka sering membuat order, repeat order lah untuk menikmati udang kara ni tanpa rasa tersekat lagi dah. Macam tu. Aisyah beruntung kerana sentiasa mendapat sokongan dan tunjuk ajar daripada suami berkaitan urusan penternakan. Selain memberi keseronokan, kerjaya yang diusahakan ini juga sudah cukup membanggakan dirinya untuk membantu ekonomi keluarga dan masyarakat setempat. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa saya bangga dapat menghasilkan ternakan ini untuk makanan rakyat Malaysia sendiri. Walaupun orang kata udang kara tu harganya premium, harganya elit, tapi sekarang dengan bila kita boleh ternak sendiri dan kita pasarkan untuk rakyat Malaysia, saya rasa sekarang semua peringkat umur, peringkat lapisan rakyat dah boleh rasa udang kara. Tak perlu lagi nak pergi restoran, tak perlu lagi nak pergi hotel, dah boleh beli dah udang kara dengan ais maju, kemudian boleh masak dekat rumah. Mengusahakan sesuatu yang berbeza daripada ternakan biasa menjadikan Aisyah dan Suhaidi lebih peka terhadap penjagaan setiap udang kara, terutama ketika berdepan dengan wabak pandemik ini. Kalau nak katakan dalam keadaan pandemik, semua orang akan terkesan, semua orang akan terlibat, baik bekerja ataupun bekerja sendiri, baik bertani ataupun menternak, sama je. Jadi apa yang saya nak pesan, kita jangan mengalah. Pertanian dan peternakan ni dunianya luas, boleh diteroka. Banyak benda peluang baru yang kita boleh cuba dan kita sendiri akan rasa
puas dengan apa yang kita buat. Yang penting perlu ada minat. Kalau tak ada minat, apa yang diusahakan pun takkan jadi. Kalau kita berminat, walaupun sekecil-kecil jarum kita jual pun kita akan berjaya. Udang kara air tawar menjadi potensi baru di dalam industri penternakan negara yang mendatangkan hasil lumayan. Bidang yang dipelopori bukan sahaja mencabar kemampuan diri, malah mencipta kelainan daripada yang sedia ada. Sudut kediaman dengan hiasan yang minimalis akan menjadi trend. Tidak perlu terlalu syarat, ruang akan nampak lebih luas, kediaman akan nampak lebih besar dan tersusun rapi. Dari Dekorasi, berkongsi ilham baharu dan idea yang lebih segar. Mengubah suai dekorasi kediaman dapat mempamerkan kreativiti diri. Dekorasi minimum dengan menggunakan konsep minimalis Skandinavia antara yang menjadi pilihan. Hai penonton Nona, saya Amalina Akira. Jadi hari ini kita akan berkongsi idea untuk segmen dari dekorasi minggu ini. Jom! Jadi tempat ni yang adalah sebenarnya showroom untuk kita pamerkan kepada klien. Jadi yang kita ada adalah perabot daripada linear furniture dan painting daripada one-on-one karat. So jadi painting yang kita letak ni biasanya jenis painting sekarang yang dipilih oleh klien. Pemilihan saiz dan warna poster dinding memainkan peranan penting agar dapat mewujudkan suasana yang lebih segar. Zaman sekarang dah ada industrial, ada minimalist, ada contemporary, so banyak konsep. Sekarang ni yang tengah famous macam Scandinavian, semua orang nak yang clean, putih, tapi tu ikut konsep and ikut type family juga. In terms of furniture, yang kita pilih adalah macam lounge chair macam ni. Sofa macam ni sesuai untuk rumah keadaan zaman sekarang, rumah yang kecil. Sebab sekarang rumah, mostly orang beli rumah dalam 1,000 ke 1,500 square feet. Zaman-zaman dulu lah, kita beli 3 plus 2 plus 1 punya sofa. So that kind of sofa memang dah tak muat lah, dah terlalu besar. So memang zaman sekarang is better untuk kita cari something yang lagi loose, lagi simple untuk letak tapi comfortable and ikut trend semasa. Penggunaan perabot berwarna coklat, putih dan hitam pula dapat membuatkan ruangan nampak lebih eksklusif dan mewah. So kalau ikut yang ni macam side drawer ni, dia punya design konsep lebih kepada Scandinavian. So kalau ikut dia punya tak terlalu dia besar tapi tak rasa bulky sebab dia punya kaki tu kita dah design untuk bagi nipis lah, nampak halus, nampak dia punya elemen halus dia tu. Jadi kalau tengok material dia pun kita pakai laminate kayu lah. Jadi macam dia tak adalah nampak macam satu sejenis yang terlalu besar untuk satu ruang. Dia nampak mudah untuk alih lah. Walaupun perabot yang digunakan agak ringkas, namun susun atur bersama padanan hiasan yang betul dapat menaikkan lagi seri kediaman. First thing yang diorang kena fikir sebenarnya benda yang permanen dulu. Contohnya macam dinding, colour tu dah betul ke dengan apa konsep. Jadi basically before diorang nak start apa-apa, first thing first dia kena fikir apa konsep yang aku nak. Maknanya dia dah kena ada niat, dia dah ada tahu dia nak apa. Daripada tu bila dia tengok dinding, benda-benda yang permanen lah. Lepas tu benda yang paling orang lupa is lighting sebenarnya. Pencahayaan tu penting sebab kalau tak cukup cahaya, dekor macam mana pun dia tak akan nampak, tak akan rasa cantik. Kediaman yang cantik dan selesa tidak memerlukan kos yang tinggi. Sebaliknya, perlu bijak membuat pilihan dan merancang idea dekorasi yang diinginkan. Menarik dalam sana sini untuk perkongsian bersama. Bagi meraihkan ulang tahun ketiganya, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Andorra mengadakan sebuah majlis minum petang khusus buat penggiat media dan blogger tempatan. Ini sebagai tanda penghargaan selain melakukan pelbagai inisiatif dan kerjasama bagi mempertingkatkan mutu kualitinya.
Berpegang kepada konsep dari wanita untuk wanita, hospital ini menggunakan sepenuhnya khidmat kaum hawa daripada setiap sudut pekerjaan. Terima kasih especially kepada semua yang telah memberikan support selama ni daripada awal. Andorra is nothing before that and until today. Hospital wanita pertama untuk wanita dan kanak-kanak. Itu adalah yang paling-paling yang kami sangat-sangat bangga. Dan yang menarik perhatian kami adalah ramai daripada negeri-negeri lain sanggup datang jauh ke sini semata-mata untuk menikmati services yang Andorra ada. Sinonim dengan perkataan Ad-Durrah yang bermaksud mutiara, hospital ini memenuhi hajat wanita yang mahukan aura mereka sentiasa terjaga ketika melakukan rawatan. Diilhamkan oleh doktor pakar berpengalaman selama 19 tahun di dalam bidang perbidanan dan sakit puan, ia memberi fokus utama kepada penyediaan persekitaran yang kondusif dan selesa. Apa yang kami sediakan ini sangat memenuhi citarasa generasi zaman sekarang. Dan itulah sebenarnya the kind of service yang kita bagi, yang kita meletakkan quality dan safety of hospital yang dan kita combinekan dengan nilai-nilai ketimuran di hospital. Jadi value-value ini yang menjadi kegemaran generasi masa kini, dan diorang datang ke tempat kami untuk memperolehi pengalaman. Pengalaman ini yang menyebabkan mereka tak sabar untuk balik dan share dengan orang lain. Diharapkan agar bidang perubatan negara akan terus memberikan perkhidmatan terbaik dan holistik kepada masyarakat. Bidang perubatan dan teknologi kecantikan juga semakin canggih dengan pelbagai rawatan terkini. Memahami kehendak ramai, Pusat Perubatan Dr. Alice memperkenalkan teknologi terbarunya. Yang pertama kita cakap tentang kulit. So teknologi yang paling baru ialah Lavin laser, tapi diramai dikenali BB laser, iaitu blend and balance. That means kulit akan nampak berseri, nampak putih tanpa spot-spot, jaragat semuanya, tak ada parut, kurang pora, and then nampak macam pakai BB cream. Sesi rundingan dilakukan dengan menggunakan teknologi resolusi tinggi 3D melalui prosedur pengimejan muka. Ia bertujuan mengenal pasti permasalahan kulit yang dialami dengan lebih mendalam. Jenis rawatan dalam BB laser ni iaitu kita boleh buka kulit bagi benda-benda macam collagen atau vitamin, macam vitamin C, tranexamic acid, oligopeptide, semua collagen molekul yang tidak boleh biasa masuk dalam kulit kita boleh bagi masuk lepas buat laser ni. Sebelum memulakan sebarang rawatan, seluruh wajah akan dibersihkan terlebih dahulu. Krim kebas akan disapu pada bahagian wajah supaya pelanggan tidak berasa sakit dan selesa sepanjang proses rawatan. Proses pancaran laser ini dapat membantu meningkatkan pengeluaran kolagen dan sel kulit baru. Dengan satu laser, kita boleh buat rawatan semua. Macam kita boleh buat rawatan pigmentation, anti-penuaan bagi glow. Bila kita masuk vitamin dan kolagen dalam, kita tak payah suntik-suntik. So, dia pun tak ada downtime, dia senang and then lagi selamat untuk orang. Sebab kita boleh buat satu step, kita panggil drug delivery step. Kita just bukakan kulit, semua nutrition tanpa suntikan kita boleh masuk dalam kulit. So, dia reach to the correct area, lapisan yang bagus, and then dia bagi kulit nampak lagi cantik and then lagi strong. Seterusnya, krim khas akan disapu untuk membantu mengurangkan kemerahan pada wajah. Saranan untuk melakukan rawatan ini bergantung kepada keadaan kulit individu tersebut. Sekiranya mempunyai kulit yang bermasalah, ia perlu dilakukan dalam tempoh 2 minggu selepas rawatan pertama. Saya rasa ini kita perlu bagi tahu ramai orang kena kenal ada treatment yang safe, sudah ada buat kajian. So kita boleh bagi guarantee for safety as well as the result. I think ini paling penting lah. Beauty is pain. Apa sahaja rawatan kecantikan yang ingin dilakukan, ia perlu merujuk kepada mereka yang pakar agar tidak memudaratkan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Butik Mimpi Kita kerana sudi membenarkan kami melakukan penggambaran di sini. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona. Dan jika anda mempunyai apa saja komen atau pendapat, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Jadilah seperti pohon rindang supaya insan lain dapat tumpang berteduh. Saya Mira, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu